Waalaikumsalam. Okey, tadi kita dah tengok macam mana nak menabur dalam tanah, dan itulah cara yang tradisional lah, maksudnya you beli rumah dan gunakan down payment untuk beli, dan juga gunakan leverage theory, OPT, OPM dan OPM dan untuk membeli satu harta tanah, dan gunakan sama ada cash flow strategy ataupun flipping strategy. Okey, tapi kalau kita contohnya modal tak ada, kita masih lagi boleh melabur dalam dia panggil REITs, Investment Trust. Juga kalau buka bursa, okey, buka bursa, saya buka HB. Okay, dia ada REITs yang kita boleh invest. Okay, REITs. Okay, maksudnya REITs ni ialah kita invest dalam property management company. Okay, property management company. So maksudnya dia yang beli property dan kita invest dalam company tersebut. So lebih kurang lah, lebih kan dia punya konsep dia. Cuma kita tak beli rumah tu direct lah. Kita beli daripada REITs. Okay. Okay, saya tunjuk sebab lepas ni saya akan tunjuk macam mana nak beli dari REITs dan juga macam mana nak beli komoditi lah. Komoditi emas melalui bursa, iaitu ETF ETF, dan seterusnya ialah options, sama ada boleh atau tidak options, dan juga futures. Okey. Boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Okey. Oh, dia tak buka lagi. Oh, tak boleh masuk ni. Saya buka. Okey, dah boleh buka. Okey, ini untuk RHB Trades. Okey. Kalau you nak beli real estate investment trust tu, REITs tu you boleh pergi kepada counter-counter REITs lah. Counter-counter REITs. Contohnya KLCC. KLCC tu maksudnya you beli saham syarikat KLCC. KLCC pula dia ada business property rental kan. Maksudnya KLCC tu dia sewakan pula dia punya space dekat KLCC tu kepada peniaga-peniaga kan. Okey, kita tengok dekat sini dalam board kita ada sektor. Okey, Real Estate Investment Trust. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak tak tu? Okay. So kalau kita klik, okay, dia akan keluar semua REITs syariah dan non syariah. Okay, syariah dan non syariah, kita kena pilih yang syariah lah. Okay, kita kena pilih yang syariah. Okay, kita tunggu sebab line dia ada slow sikit. Sekejap. Tengok M plus okey tak? Slow juga. Saya punya internet ni kot. Oh, masih belum keluar lagi Tengok M plus ni Melaka Security
saya tak biasa menggunakan M+ ni, tapi kira dalam percubaan lah untuk menggunakan M+. Minta maaf slow sikit sebab saya di atas rumah saya, dia ada line internet saya dekat atas ni memang kurang sikit lah. Saya punya wifi tu di bawah. Okay, real estate investment trust tak keluar lagi. Melaka security pun tak keluar lagi. Okay, kalau macam tu kita buka Leong. Masih tak keluar lagi. Memang slow lah. Memang slow. Okay, siap. Slow betul. Kalau macam ni, kalau slow macam ni tak boleh jadi trader lah. You tidak digalakkan untuk trade, okay, sebab very slow. Kalau untuk intraday lah. So macam ini okey pula. Hong Leong laju sikit. Oh, slow juga. Ni internet saya lah ni. Internet saya ada masalah. Sekejap kalau okey. Yang ni ialah M+, okey, kita akan tengok M+. Okey. Kita tengok oh, tak ada M+. Yang plus tak ada. RHB masih lagi tak boleh masuk. Hong Leong pun masih lagi tak boleh. Sekejap, saya cuba tukar. Sekejap. Okey, saya tukar je. 5G ni. Okey. Tengok Okey, rates. Okey, ini rates Ini rates untuk dekat Hong Leong. Okey, current dia 806. Ini index index rates. Nah, dia tengah jatuh lah. So dia ada total semuanya ada 18 counter. Okey, ada 18 counter. Ada 18 counter. Okey, total ada 18 counter dalam rates. Okey, total ada 18 counter dalam rates. Okey, tapi untuk tahu dia rates tu apa, saya kena buka juga RHB ni sebab saya dah buat dah sebenarnya rates. Tapi RHB memang hang betul. Okay, tidak dia galakkan lah masa time macam ni untuk trade. Kalau you punya internet teruk, tak
digalakkan untuk trade jangka pendek. Okay, intraday semuanya tak boleh lah. Okay. Sebab risiko tinggi kalau macam ni. Okay, risiko dia tinggi kalau you punya internet tidak kuat. Memang slow lah. Okay, hari ni market tengah down, banyak down Okay, kecuali small cap, okay, small cap yang okay, yang lain semua tengah down. Okay, so ini disebabkan oleh kita tak tahu apa akan jadi kepada announcement, okay, Perdana Menteri tentang COVID ni. Okay, kita tahu announcement dia tentang COVID, okay, sebab tu market tengah merah. So tak boleh buka lagi lah. Sekejap, saya try buka real estate. Property. Okey, ni property Ini contoh kalau kita buka property dia akan keluar lah semua counter property. Okey, ini semua counter property. Okey. You ada Yongtai, PHB sampailah ke bawah ni. So ada banyak counter property yang you boleh join. Okey, you boleh join. Maksudnya developer. Okey, ini kebanyakan developer lah, developer. Okey, ataupun you boleh pergi kepada REITs tadi tu lah. Okey, REITs ni tak tahu. So mungkin boleh buka. Okey. Tak boleh buka lah. Slow. Okay, buat masa ni REITs 9 tengah merah, 5 je hijau, 4 unchanged lah. Tapi REITs ni dia punya stok dia tak berapa volatile lah berbanding dengan stok biasa. Okay, REITs dia tak volatile sangat. Dia pergerakan dia perlahan sikit lah berbanding dengan saham yang lain. Okay, so ini belum lagi ini masih lagi property. Dia tak boleh buka pula ni. Okay, saya tukar sekejap, try utilities. Okay, utilities boleh buka. Dia masuk dekat REITs. Tak boleh buka. Okay, tak apa. Saya kena buka watchlist saya. Okay, kalau tengok watchlist saya ada counter REIT. Tapi yang ni yang Islamic saja. Okay, yang Islamic saja. Yang tak Islamic tu, saya tak masukkan dalam watchlist saya. Boleh dengar ke? Boleh. Alright, so tak boleh juga counter REIT. Ada boleh saya nak tunjuk ni time tu lah internet dia very slow. Ni server kita, server internet ni tengah slow lah ni. Market tengah merah ni kan. Market tengah merah ni. So ada 657 counter yang jatuh. Okay. Yang naik hanya 461, yang tidak berubah 477. Okay. So KSCI tengah jatuh sebanyak 12.19 mata. Okay, kepada 1621. Iaitu sebanyak 0.746%. Sekarang ni tengah tunggu announcement lah ni. Tengah tunggu announcement daripada Perdana Menteri. Okay, ni kalau counter emas. Okay, kalau counter REIT asal dia tak boleh keluar. Counter REIT dia tak boleh keluar. Okay, tapi tak silap saya counter REIT ada dalam lebih kurang 6 kot yang Islamic. Okay, Al-Aqar, lepas tu KICC, okay, Al-Asrid, okay. So dia ada beberapa counter je yang di offer syariah compliant. Okay, syariah compliant untuk counter REIT ni. So you boleh belilah, maksudnya you boleh gunakan modal yang kecil lah untuk beli REITs ni. Okay, boleh gunakan modal yang kecil. Okay, lagi satu, inilah counter real estate. Satu lagi you boleh pergi kepada ETF. Okay, ETF. Okay, ETF ni adalah counter yang mengikut, contohnya yang ni emas, gold ETF, yang ni Dow Jones, okay, ni Dow Jones, okay. So dia ada yang syariah syariah dan juga yang non syariah.
So basically you boleh pilih. Kalau saya dah buat ni, saya rasa saya dah pernah buat watch list Watch list counter ETF. Okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. 6 ni adalah untuk ETF. So emas, kalau you nak beli emas, you beli ya. Gold ETF. Okay, gold ETF, you beli. Okay, kalau you beli Dow Jones, you boleh beli Dow Jones. Okay. Yang ni adalah Dow Jones. Okay, 50 syarikat dalam US. Okay, yang ni pun sama juga. Okay, Dow Jones. Okay, 50 juga. Tak, ini 100 kot. Yang ni adalah 100 kot. Ni 100. Sorry, ini adalah 25. Okay, 25 dalam Dow Jones. Okay, 25 syarikat. Okay, 25. So, yang ni pula, okay, adalah ni Malaysia Islamic Dividend My ETF MSCI Malaysia Islamic Dividend. So inilah salah satu juga you boleh labur. Okay, ni gold ke, ini emas emas. Okay, untuk beli sekarang ni RM2.30, RM2.41 lah kalau nak dapat. Okay, RM2.41. Okay, RM2.41 dan sebagainya lah. Okay, so ini dua. So ETF satu dengan dia panggil REITs. Tak boleh. Counter REIT tak keluar. Saya pun heran kenapa tak keluar. Okay, counter REIT dia tak keluar. Dia tak tunjuk kat you. Okay, so you boleh tengoklah nanti counter REITs ni. Nanti saya akan tunjuk. Saya dah ada buat video ke tak? Saya pun tak pasti. Okay, so ini ada tangible, maksudnya ini pun financial asset jugalah. Okay, ada tangible asset yang you boleh beli. You boleh beli emas terus lah. Beli emas terus. Contohnya you pergi beli emas betul. So itu pun boleh juga. Kalau orang perempuan dia sukalah beli emas. Okay, kalau orang perempuan suka beli emas, so dia beli emas dan disimpan. Okay, lepas tu jangan lupa emas pun kena bayar zakat. Okay, kalau dah lebih daripada nisab dan juga haul dia. Kalau dah sampai nisab dan haul, you kena bayar zakat. Tak kira lah you pakai pun ataupun tak pakai, dia ada pengiraan dia lah untuk emas. Perak pun sama juga, you boleh beli silver. Okay, you boleh beli silver dan sebagainya lah. Itu adalah untuk ada tangible asset. Dan seterusnya ialah kita boleh juga melabur dalam futures dan option. Okay, futures dan option. Okay, kalau futures dengan option ni, kalau kita tengok, okay, pertama sekali option dekat Malaysia, yang warrants ni adalah macam option lah, warrants. Okay, warrants. So warrants yang W semua WA ke, WC ke, WD ke, itu semua boleh kita beli Itu syarat compliance. Selalunya kita tengok sini contoh. Okay, warrant, kalau kita tengok sini dalam top 30 volume, kita tengok ada tak yang warrant dia tengah top volume sekarang ni. Okay, kita tengok ni top glove ni. Top glove ni ialah warrant juga ni. Tapi disebabkan dia dikeluarkan oleh bank, dia panggil C84. So ini tak syariah. Okay, Supermac pun C11 ni pun tak syariah. Okay, tak syariah sebab dia dikeluarkan oleh bank. Okay, tapi kalau warrant tu dikeluarkan oleh mak dia sendiri, maka maksudnya baru syariah baru syariah. So tak ada lah. Hari ni tak ada warrant yang top apa ni, top. Cuba kita tengok top gainer. Mungkin top gainer 30%. 9%. Okay. Yang ni tak syariah, C8. Okay, Top Glove C85 tak syariah. Supermac HB tak syariah. YTL C32 tak syariah. Okay, ini semua dikeluarkan oleh bank. Okay, dikeluarkan oleh bank tak syariah. Okay, yang ini. EAHWD. Okay, walaupun dia WD, tapi disebabkan EAH ni mak dia tak syariah, sebab tu anak dia tak syariah. Okay, mak dia ni mesti tak syariah, confirm. Okay, tapi kalau Sanzen ni, ni syariah. Okay, Sanzen -WB, ada pula ni simbol syariah ni untuk RHB dia bulat. Okay, RHB dia bulat. Kalau untuk Hong Leong pun bulat. Okay, Hong Leong nampak bulat ni. Okay, Hong Leong bulat juga.
Kalau untuk Melaka Securities pun bulat. Okey. Yang bulat ni semua syariah. Yang bulat ni semua syariah. So basically, Sanzen ni tadi, dia syariah. Sebab mak dia syariah. Okey. Lagi kalau macam ni dah di farmasi G tak syariah, Ecovest C14 tak syariah, di farmasi K tak syariah, C1D ni Supermax tak syariah, Aeon CZ tak syariah, HSI CFJ tak syariah. Kalau CCC ni semuanya dikeluarkan oleh bank, bukannya dikeluarkan oleh mak dia. Tapi kalau ATA ni, ini syariah. Sebab mak dia syariah dan dia pun syariah juga. Okey, ATA ni, ATA WC. Okey, ATA WC. Okey, kita tengok lagi yang lain tak ada. So dalam hari ni yang top 30% gainers ni ATA dengan Sanzen lah yang top 30 lah. Okay, kalau kita tengok top 30 losers pun ada juga kita tengok top 30 losers lah. Percentage ni semua yang top 30 losers ni. Okay, kebanyakannya yang tak syariah lah. Okay, yang tak syariah. Okay, top 30 losers. Tapi yang ni Gamuda ni. Gamuda ni syariah. Okay, Gamuda dash WE ada bulat-bulat ni kan, ada pula yang bulat ni kan. So ni syariah. Ni pun syariah, Tiger WC syariah, okey. Tapi dia tengah teruk lah, 25% loss. Okey, 25% loss. Sebab apa? Harga dia buka 2 sen, sekarang ni 1 sen setengah. So 25% lah. Sebab tu kalau yang kecil-kecil ni turun 1,5 sen pun dah 25% loss. Okey, alright. So yang ni adalah untuk warrant. Okey, option Tapi option yang lain, contohnya dekat global ke apa semua, you kena tengok whether this is syariah atau tidak. Kebanyakannya tak syariah lah. Okay? Kebanyakannya tak syariah sebab tak diluluskan oleh syariah committee lah. Sebab global susah sikit. Global susah sikit. Okay, untuk futures, futures. Saya buka futures. Saya tengok futures ni saya, okay, futures ni, okay, futures kita ada futures Kuala Lumpur Index. Ini Kuala Lumpur Index. Untuk Kuala Lumpur Index futures semuanya tak syariah. Okay. Untuk FKLI ni semua tak syariah. Okay. So tak boleh lah. Tapi kalau untuk FCPO, FCPO syariah. Okay. FCPO syariah. Crude palm oil ni. Ini syariah. Okay. Untuk crude palm oil. Okay. Kalau yang ni gold ni saya tak pasti. Saya rasa tak syariah saya rasa. Kalau yang ni pun saya rasa kalau palm oil syariah. Okay, yang ni adalah bursa tak syariah lah. Okay, bursa tak syariah. Okay, tapi kalau you tengok ada keluar syariah yang kata dah syariah tu dan okey lah. Tapi buat masa ni FCPO yang sahaja yang kita boleh masuk. Okay, FCPO. Okay, FCPO pun satu lagi kalau boleh jangan pakai leverage. Okay, jangan pakai leverage. Okay, jangan pakai leverage. So you pakai 100% you punya cash lah. Okay, 100% punya cash. Okay, so ini adalah untuk futures. Futures. Futures ni maksudnya harga masa akan datang. Okay, sebab tu dia dekat sini all January 2021. Yang ni February 2021. Di March 21. So maksudnya harga akan datang. Kita lock harga akan datang pada sekarang. Okay. Kita lock harga akan datang pada waktu sekarang dan dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Okay. So kalau patutnya harga akan datang untuk Mei 2021, harga dia ialah 3493. Okay. 3493 untuk satu lot. Okay. 3493. Kalau harga sekarang, okay, kontrak sekarang ni 3829. 3829. So you belilah kontrak ni sampai ada kontrak Januari 2024 pun ada. Tapi tak buka lagi. Yang ada sampai Mac 2022 itu 2880. Okay, 2880. Itu sebagai contohnya. Okay, so ini untuk futures. Tapi futures dengan juga option. Okay, option tadi warrant tu dia memang ada leverage. Dia ada leverage. Maksudnya you beli tu dia ada leverage. Okay, you boleh tengok video yang saya share tentang warrant tersebut. Okay, saya tak nak cerita lagi lah. So benda ni saya dah cerita kan sebelum ni. Okay, tapi untuk crude palm oil ni pun ada leverage.
Tapi dinasihatkan jangan guna leverage lah. Okay, jangan guna leverage, gunakan cash. Okay, gunakan cash saja. Tapi untuk saya personally, saya tak masuk dalam CPO. Okay, crude palm oil ni saya tak trade. Sebab dia memang selalunya intraday. Okay, untuk crude palm oil ni, you tak boleh trade long term, bahaya. Sebab apa? Dia tiba-tiba dia boleh, harga dia boleh jatuh dengan banyak. Okay, sebab satu je, you dah tak silap saya, you boleh, dia punya, kalau contohnya perubahan satu ni kan, negatif satu kan, tu bersamaan dengan RM50. Macam tu lah. Kalau 27 ni dah bersamaan banyak ni, banyak dah jatuh ni. So maksudnya dia jatuh banyak lah. Okay, satu lot saja, satu basis point je, dia ada perkiraan dia, RM50 ke, tak silap saya, ataupun 200.5. Saya pun tak ingat lah. Sebab saya tak trade palm oil. Okay, you kena faham. So ada tak soalan tentang futures ni, option ni? Tak dengar, tak ada jawapan ke, tak ada orang ke? Okay, hello. Okay, so kalau apa yang you boleh dapat kesimpulan daripada semua yang kita dah cover. Sebagai contoh, saya akan tengok balik. Okay, kita punya apa yang kita kena cover. Okay, syllabus kita. Okey, minggu pertama kita dah tengok tentang apa itu pelaburan. Okey, minggu pertama. Okey, the first week kita tengok tentang pelaburan. So you nak invest, you punya duit, kembangkan dia. Okey, dan you kena tengok, kalau you boleh tahu tentang rule of 72, you tahu berapa lama kita nak doublekan kita punya duit dalam masa berdasarkan kepada kita punya profit yang kita boleh dapat. Okay, so saya akan cerita sikit. Okay, so pertama kita kena tahu konsep of investment dan fully aware on the investment instrument. So apakah instrumen-instrumen yang ada dalam pasaran? Okay, macam mana kita nak kembangkan duit kita ni? So kedua ialah explain and analyze equity using fundamental and technical. Ini pun kita dah buat. Fundamental kita dah tengok, technical pun dia tengok. Okay, and then explain the syarah and ethical perspective related to investment issues in Malaysia. Itu pun kita dah cover dalam minggu-minggu ni. Okay, so maksudnya, okay, kita dah cover all of this topic. Okay, introduction to investment, basic concept of Islamic investment, Malaysian securities market, share valuation in fundamental, technical analysis, okay, investment in sukuk, ini fixed income securities. Lepas tu kita tengok unit trust. Lepas tu kita buat portfolio management and monitoring. Okay, lepas tu kita buat real estate, okay, and other tangible investment, dan juga option dan futures. Okay, ini ialah minggu ni yang kita cover. Sebab apa saya kena cover cepat sikit? Sebab kita nak selesaikan assignment you kan, dan juga untuk fokus kepada assignment you. So everything kita dah cover. Okay, so sekarang ni dia tanya je dia punya hati, you nak melabur ke ataupun you nak melebur. Antara dua lah, you nak melabur ataupun melebur. Okay, so kalau you dapat melabur, you akan meningkatkan aset you. Okay, tapi kita kena jaga money management, kita kena jaga macam property tadi saya cakap money management. Sebab ada orang yang dia panggil tercedok, bahasa-bahasa pasar lah. Dia tercedok. Dia beli, contohnya saya, dia beli property dekat Nilai dia. Yang kat belakang apartment yang dekat
Itu tak yang dekat apa ni, KIT College tu belakang lagi. Ada apartmen tu. Apartmen yang tepi Tasik tu. Apa nama dia? Yang dekat dengan sebelah taman Nilai Spring tu. Ingat tak apartmen yang tepi tu? Beverly Hills kan? Ya. Apa nama? Beverly Palma tu, Palma. Di Palma tu yang atas, dia belakang lagi, masuk ke dalam lagi, sebelah belakang lagi. Di Palma tu yang atas tu. Tu yang dah lama. Dia yang baru kat belakang sikit dekat Karang Tasik tu. Sebelah dengan Nilai Spring Golf tu. Beverly Hills? Beverly Hills kan? Beverly Hills. Beverly. Betul. So apa yang dia buat kan, dia ni saya dia pekerja awam lah. Penjawat awam Dia beli 2 apartmen terus. Sebab tamak lah tu kan. Dia beli 2, lepas tu yang apa ni, seller ataupun sifu property ni cakap, you boleh beli kan, sebab yelah memang boleh beli, tapi rental tak ada masa dia beli tu, tak ada orang nak sewa. Jadi dia kena bayar 2 apartmen tu dia kena bayar kan, dia semua adalah penjawat awam saja. Okay, dia dah kena bayar 2. Sebab apa? Money management dia tak betul. Memang betul dia boleh beli 2 kan, sebab dia ada teknik dia lah, dia nak tipu bank. Teknik dia tipu bank, dia maksudnya dia masukkan dia punya permohonan tu kepada different bank pada waktu yang sama. Bank A dia hantar satu permohonan, bank B dia hantar satu permohonan. Lepas tu dia akan check lah kan, bank akan check si kris kita, si tos kita, apa tu semua kan. Kalau si kris dan si tos tak lepas, memang susah nak dapat loan lah. Sebab tu saya nak minta pelajar-pelajar kalau keluar nanti berhati-hati dengan kad kredit. Okay? Dengan loan kereta. Selalunya loan kereta, loan kad kredit. Kalau you tak bayar, you jadi blacklist, susah. Susah lah. Kalau you blacklist je, you nak jadi dalam investor, payah. Okay, jangan, ini tips yang saya nak bagi, number 1. Don't become blacklisted. Okay, consumer. Okay, kalau boleh, jangan jadi contohnya you nak jamin kawan you ke apa ke. So kadang you okay bayar bulan-bulan tapi kawan you tak bayar. Kan? So make sure benda tu boleh you jaga betul-betul. Sebab once blacklisted, susah you nak dapat loan. So macam mana you nak jadi property investor? Sebagai contohnya kalau you ada blacklisted. Okay? Alright. So yang penjawat awam tu terciduk lah dia. Sebab dia dah beli 2 property, 2 apartmen kan. 2 apartmen, lepas tu bulan-bulan nak kena bayar. Gaji je memang kena bayar duit installment je lah. So nanti macam mana dia nak support family dan sebagainya kan. Sebab tu kita kena jaga dalam bab property investment ke saham ke apa ke, kena jaga money management. Okay? Sebab emosi kita, tamak dan juga takut tu yang membuatkan kita kalah dalam pelaburan. Okay? Tamak, satu tamak. Okay? Sebab apa orang masuk dalam skim cepat kaya? Sebab tamak. Okay? Skim cepat kaya kan dia cakap, okay, kalau you bagi 100 ringgit sekarang, sebulan depan saya bagi balik 100 lagi, jadi 200. 100% sebulan. Mana ada orang boleh bagi pelaburan 100% sebulan, kan? So kalau it's too good to be true, tu not true lah. Kalau too good to be true, it is not true. Jadi itu adalah skim cepat kaya. Okay, bukan cepat kaya, cepat miskin. Okay, skim cepat miskin lah maksudnya. So kena dalam okay, apa dia? Apa dia tak dengar lagi? Tak, saya cakap betul je. Okay. So maksudnya kita memang akan terperangkap dengan ketamakan kita sendiri. Kita akan terperangkap dengan ketamakan kita sendiri. So sebab tu dalam Islamic investment tu kita ada prinsipal-prinsipal yang mana boleh mengelakkan kita daripada terjebak dengan skim cepat kaya dan sebagainya. Okay. Sebagai contoh, skim cepat kaya dia bagi, okay, kalau dia letak 100, bulan depan saya bagi confirm RM100 balik.
itu dah maksudnya guarantee on principle. Maksudnya tak boleh, riba, haram. Walaupun tu pelaburan dipanggil. Okay, nampak? Okay, sebab kita dah belajar konsep of Islamic investment, kan? Konsep of Islamic investment ni boleh menahan kita daripada terjebak dengan skim cepat kaya, skim riba dan sebagainya lah. Okay, so yang ni kena penting ni, kena faham apa dah konsep-konsep dia. Untuk diri kita sendirilah. Untuk diri kita sendiri. Supaya kita dapat dunia, kita dapat akhirat juga. Okay. Dan seterusnya ialah benda-benda ni semua kita boleh je. Kita nak masuk mana bergantung pada risk. Risk tolerance kita. Kalau kita rasa kita tak boleh ada risiko yang tinggi, kita masuk je lah dalam tabung haji ke, ASB ke. Tapi lambatlah untuk double. Kalau you rasa risiko you boleh masuk saham, you masuklah saham. Kalau you boleh masuk unit trust, you masukkan unit trust. Tapi kalau you rasa you nak masuk dalam property, you boleh je masuk dalam property. Okay. Saya sebagai contohnya dulu, saya lepas je start dalam pelaburan, saya masuk dalam property dulu. Okay. Lepas tu baru saham. Okay. Lepas tu, property dulu, lepas tu unit trust, lepas tu baru saham. Okay. So, itu saya punya step lah. Tapi kalau you nak terus ke saham pun boleh juga. Okay, macam tu. So ada soalan tak untuk ni? Untuk yang kita punya lecture untuk 14 minggu ni? Doktor. Ya. Memang kalau macam baik untuk baru, memang kalau pergi property tu dia lagi reduce risk dia, ataupun better pergi saham dulu. Tak ada macam ni. Property you perlukan modal lah. You kena ada modal besar. Kalau saham tu modal you tak perlu besar sangat. So tu satu kriteria utama lah, modal. Yang keduanya ialah kalau property you lagi muda lagi bagus. Kalau untuk cash flow strategi. Okay, cash flow strategi maksudnya you beli dan hold. Buy, hold and rent. Okay, maksudnya you beli, rentkan dia dan you hold. Okay, dan setiap bulan mesti positif cash flow dia. Jadi macam mana nak positif? You kena panjangkan lah dia punya tempoh pinjam tu. Tempoh pinjam tu kena panjang. Jadi sebab tu cakap kalau orang muda dia dapat installment dia rendah. Orang muda. Kalau saya beli sekarang, installment saya tinggi. Okay. Sebab umur saya muda sikit je daripada you all. Okay. Okay, faham ke? Faham tak? Okay, boleh tanya lagi. Boleh tanya. Faham, Doktor. Okay. Sebab masa ni lah you nak tanya. Sebab lepas ni habis lecture saya nanti 14 minggu dah habis semua, memang susah nak tanya lah. Kalau you nak tanya pun you akan boleh tanyalah sifu-sifu lain lah. Sifu property ke, sifu saham ke, sifu unit trust ke, sifu ASB ke, semua ada tu. Okay, semua ada. ASB punya sifu pun ada, macam mana you nak buat melabur dalam ASB dan sebagainya. Okay, tapi you kena sentiasa belajar. Okay, tapi yang pentingnya mindset kena ada, you nak jadi pelabur. Okay, dan pilihlah risiko yang rendah ke, yang tinggi ke. So boleh tanya, sekarang ni tanya. Sebab saya tak charge dengan you sekarang ni. Okay, saya tak charge pun. Kalau sifu-sifu kat luar tu, you masuk kursus diorang, mau dekat ratus-ratus riban-riban. Okay, tanya sekarang ni. Sebab saya dah lalui dah benda-benda yang you akan lalui nanti lah. Saya bukan hanya daripada buku teks. You tengok daripada saya mula minggu 1 sampai ke minggu 14. Okay, ini sebenarnya minggu 12. Saya kurang untuk menggunakan buku teks. Okay. Dan saya ada bagi contoh-contoh you buku teks yang you kena baca, tapi you pun tak sanggup nak baca kan. So ada apa-apa soalan nak tanya, jangan macam ni, sebab saya ini last nak ni. Lepas ni you boleh tanya untuk assignment you lah. Untuk Doktor? Ya. Doktor ada pernah consider tak nak jadi full time trader? Dengar. Apa dia tak apa? Doktor pernah consider tak untuk jadi FTT, full time trader?
full time trader. Okey, saya memang pernah consider juga, okey, untuk jadi full time trader. Tapi sebab saya passion saya adalah mengajar. Okey, mengajar. So maksudnya saya suka mengajar lah. Okey, saya suka mengajar dan itu adalah salah satu pensyarah ni lah, salah satu medium lah untuk saya mengajar pelajar-pelajar untuk ni. Full time trader pun boleh, insya-Allah. Tapi masalahnya sekarang ni saya tak boleh lah jadi full time trader sebab saya mengajar. Jadi trading tu adalah saya punya part time saja. Bila saya ada free saya baru masuk. Tapi sebab tu saya tak buat trading intraday ke apa. Saya lebih kepada swing lah. Swing. Bila saya free je baru saya boleh merempit lah. Okay, soalan Nur Irsalina binti Nur Halimi, doktor trader boleh beli property? Boleh. Yang flipper tu dia panggil trader lah, flipper tu. Tapi kita tak panggil trader. Property kita tak panggil trader, kita panggil flipper. Okay, flip. Dia flip lah. Flipper. Okay, so dia beli, dia jual. Dia panggil flipper. Dia bukan trader. Okay, namanya ialah flipper. Okay, tapi sebenarnya dia adalah trader lah. So memang boleh. Maksudnya you belilah, you beli dan you jual. Okay, tapi saya personally saya tak buat. Saya buy and hold. Saya cash flow punya strategi. Itu bergantung. Sebab tu you kena banyak belajar lagi. Baca buku lagi. Okay, laburkan duit ke ilmu kepada ilmu. Okay, supaya you boleh faham macam mana nak melabur dalam property. You kena tahu. Okay, ilmu property dia lain sikit. Okay, ilmu property lain sikit, ilmu saham dia lain sikit. Ilmu property dia tak ada technical analysis. Dia tak ada technical analysis. Tapi dia kena ada ilmu. You pergi tengok rumah tu, okay, you tengok apa nak kena repair, kan? Adakah nak kena buat tiling tak? Okay, berapa kos nak buat tiling nanti? Kalau you beli rumah lelong, tengok dia punya kerosakan dia, agak-agak berapa banyak kerosakan you kena betulkan, kan? Berapakah harga market value dia? So dia punya ilmu dia lain sikit tau daripada saham contoh. Okay. Jadi kalau saham ni, kalau orang yang tak suka contohnya pergi jalan-jalan, duduk depan laptop, okay, dia elok saham lah. Okay, dia tak payah berjumpa orang pun. Jual beli saham ni tak payah pun you nak pergi promote. Contoh, belilah tudung saya ke, belilah saya punya buku ke, contoh itu. Itu kalau macam orang yang bisnes online ke apa sebagainya kan. Tapi saham ni senyap-senyap je you dah beli, jual. Okay, betul tak? You beli senyap-senyap je. Tapi kalau macam property pula, you kena banyak berjalan. Okay, satu lagi untuk property, mantra dia ialah lokasi, lokasi, lokasi. So maksudnya you nak pilih property tu, lokasi is very important. Okay, dan kalau boleh, kalau you buat rental ke apa, you kena cari yang 25 km radius. 25 km radius dari tempat you tinggal. Faham tak kenapa? Sebab you kadang-kadangnya, alah, 25 km radius tu jauh juga tu. You nak kena tengok rumah tu kejap ke, ada masalah ke, you kena pergi tengok. Okay, sebab tu you kena ada 25 km. Kalau you beli property contohnya you duduk dekat Nilai, you beli property dekat Kedah, nak pergi tengok memang payah lah. Okay, nak pergi tengok memang payah lah. Kadang-kadang tu setahun 2 tahun pun you tak pergi tengok. Okay, sebab tu you kena pilih 25 km radius daripada tempat you tinggal. So kalau you tinggal kat Kuala Lumpur, you beli kat Kuala Lumpur lah. Kalau you tinggal kat Seremban, you beli kat Seremban. Tapi market dekat Seremban dan Kuala Lumpur lain. Dia punya harga lain, dia punya target market dia lain. Okay, you boleh juga target. Okay, siapa yang nak jadi penyewa-penyewa you? Okay, kalau you nak target kepada student market ke untuk universiti lah, kalau you beli rumah-rumah kat universiti. Kalau you nak target kepada pekerja-pekerja kilang, you boleh cari kawasan yang kerja ke tempat kilang. Kalau you nak target kepada eksekutif, so you kena cari apartment yang ada swimming pool ke, kan, yang macam diorang tu baru je graduate. Macam you all lah, lepas graduate, you nak duduk apartment, ada swimming pool, ada gym apa semua kan, contoh. Okay, macam tu lah. Okay, ada soalan lain? Boleh type je, boleh type kalau nak ni. Kita dah hampir cover 14 minggu punya topik. So mesti ada soalan yang
yang terbuku dalam you punya ni. Saya dulu masa belajar, setiap minggu saya tanya pensyarah saya. Doktor, Ya. selalunya ramai ke orang buat yang trader ni, dia macam jadi part time, second job dia ke, ataupun trader ni memang full time dia lah? Kebanyakan trader full time lah. Kalau full time trader lah, dia akan full time. Sebab kalau you kerja, you susah nak jadi trader. You tak boleh nak monitor saham. Unless you boleh buat strateginya, macam contoh untuk kalau yang kerja, you boleh pakai strategi buy today, sell tomorrow. BTST mungkin boleh. Okay, petang ni 4.46 you beli. Besok pagi pukul 9 you jual. Sebelum you masuk kerja, you buat meeting apa semua kan. So you dah jual dah pagi-pagi tu. You buka aja you jual. Petang ni you beli, besok you jual. So you tak ganggu time kerja you lah. Okay. So boleh kalau you pakai strategi-strategi tertentu. Kalau you nak kena trade, contohnya pagi tu you nak kena trade, you nak kena tengok apa ni screen apa semua, tapi you kerja lagi, susah lah. You kena jadi full time trader lah. Full time trader memang boleh buat duit. Memang boleh buat duit sebab dia memang tapi dia kena ada emosi, dia kena jaga, disiplin kena jaga. So dia kalau kena cut loss. Kalau contohnya dia let's say dalam satu minggu dia trade 10 kali. Okay, trade 10 kali tapi dia loss 4 kali. Okay, loss 4 kali, loss dia kecil. Tapi yang dia trade 6 kali tu, yang untung tu, dia untung besar. Kan? So 6 tolak 4 tu dia masih lagi untung yang okey lah untuk dia survive. So kalau you tengok trader-trader ni kadang-kadang, dia tengok dia tak ada kerja ke apa kan. Tapi kerja dia ialah full time trader. Itu adalah satu profession juga full time trader ni. Okay, ada yang dapat kembangkan daripada 5,000 kepada 100,000 kan. So dia full time trading lah. So, tapi sebelum nak buat macam tu, dia memang kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu, kena jaga emosi, kena ada disiplin. Okay. Okay, soalan doktor, macam mana nak jaga money management untuk trader ataupun investor? Okay, jaga money management ni ialah pengurusan duit lah. Pengurusan duit dalam saham ni. Contohnya saham ke? Adakah untuk saham? Okay, ataupun untuk property. Kalau untuk saham, kita macam contohnya dalam money management untuk saham tu, kita kan saya ada cerita tentang you punya money management tu, berapakah yang you boleh, quantity, position sizing yang you kena beli. Okay, position sizing yang you kena beli untuk you meletakkan maksimum risiko you 2%. Okay, sebagai contoh saya buka kita punya position sizing. Saya dah pernah tunjuk dulu. Okey, ini untuk contoh untuk money management beli saham. Trader ataupun swing trader. Okey, investor pun boleh pakai juga. Ni. Okey, dalam buku saya ni saya ada cerita ni, dalam buku saya yang saya tulis tentang asas pelan dagang, tajuk strategi persediaan dagangan. Okay, saya ada tulis tentang pengiraan money management ni lah. Boleh dapatkan di Kinokuniya ataupun kedai buku popular. Sekejap, saya tengah buka ni. Dia tak buka lagi.
Ni contoh Okey. Okey, risiko kita kadang-kadang bila kita tamak tu yang jadi masalah. Okey, bila kita jadi tamak tu. Kita dah buat analisis. Okey, kita dah buat analisis. Contoh kita nak beli satu kaunter lah. Kita buka kaunter apa yang tengah ni. Kita buka kaunter, tengok sekarang ni. Okey, ni dah tutup lah 450. Okey, ni belum tutup lagi ni. Top 30 volume, let's say top 30 volume. Okey, bintai sekarang ni. Okey, bintai sekarang ni dia punya harga ialah 66.5 kalau kita nak beli. Tak, dia close berapa? Okey, 66.5. So 66.5 dia dah naik sebanyak 7 sen setengah hari ni. Okey. So 66.5. So kita nak beli bintai. Okey, bintai. So bintai. Okey, contohnya let's say lah modal you ada kat sini saya tulis 12,000. 12,000 ringgit lah. Tak apalah, saya letak 10,000 lah modal. Okey, modal you. Okey, kalau you letak risiko you 1%, okey, you nak beli pada harga 0.665, okey, you punya potong rugi contohlah, you nak potong rugi pada 0.63, okey. Okey, target satu you ialah mungkin 0.7, okey, contoh. Okey, 70 sen. Okey, ini berdasarkan teknikal lah, you tengok nanti. Okey, berdasarkan teknikal. So, sepatutnya you kena melabur hanya 2,857, iaitu sebanyak 2,800 unit sahaja. Okey, 2,800 unit sahaja. Okey, iaitu sebanyak 2,857. Kalau you loss hanya RM98. Nampak? Kalau you untung RM98. So itulah dia panggil money management ni. Okey. Money management. So sebab apa, kalau kita contohnya kalau kita ni tak ikut ni, kita beli 10,000 tau. Duit kita ada 10,000 kita beli. Okey, kita beli semua 10,000. Okey, so kalau kita beli 10,000 contohnya, maksudnya risiko kita mungkin 5% tu. Okey, bukan 5%, 4%. 4% bukan 3%. Lebih kurang. So you beli 8,500 unit. Okey, 8,500 unit. Tapi kalau you rugi 297. Nampak? Dia punya risiko dia tinggi. Kerugian you akan tinggi, besar. Okey, kerugian you besar disebabkan you tak jaga money management. Tapi kalau dia naik, untunglah 297. Tapi masalah kalau dia turun. Okey, tak seperti yang you jangka. Kan, dia beli 665, tengok betul-betul dia jatuh. Lepas tu masalahnya pula, bila dia jatuh 63 sen, you tak cut loss. You tunggu dia jatuh lagi, jatuh. Ini teknik harapan. Rupanya sampai 0.5. Okay, 0.5. Okay, you rugi dah berapa banyak dah. So macam tu lah. So money management is very very important dalam saham. Okay, supaya you tak nak pening kepala kan. So you letaklah 1%. Okay, maksimum 2%. Okay, kalau maksimum 2%, maksudnya you rugi kat sini dekat RM200 lah. Okay, RM200. Tapi risk reward dia kecil, 1:1. Sebab harga target you 0.7. Tapi kalau target you 0.8, you swing 0.8, ni okey sikit. Okay, risk and reward dia 3.8:1. Maksudnya reward 3.8, risiko 1. Tapi you tak boleh meletak je, macam ni saya meletak je 0.8 kan. You tak boleh. So you kena tengok. Okay, contoh. Okay, dia tengok betul ke dia boleh naik 0.8. So kalau kita tengok bintai ni. Okay. Kita tengoklah dekat chart dia. Boleh ke dia naik 0.8? Kan? Tengok indikator dia dan sebagainya. Adakah dia memang tengah nak naik ke? Okay. Adakah 0.8 tu boleh dicapai ke tidak? Okay, dulu dia pernah naik sampai RM1.50 sebelum dia jatuh ke bawah ni kan. So adakah boleh kita capai 0.8? Kita tengoklah kat sini. Okay, resistance pertama dia adalah 0.78. 79. Boleh lah. Okay, mungkin boleh lah. Dia naik sampai, tapi tadi hari ni dia dah cuba naik tapi dia turun, nampak? Okay, dia dah naik, dia turun balik. Candle tu kan. Ada satu candle yang menolak dia. Okay, candle dia, ada candle yang menolak dia, nampak? Okay, satu dia naik, lepas tu dia tolak balik ke bawah.
Okay, so dalam konteks ni dia mungkin boleh naik ke sampai 0.79 tu. So kalau kita letak 0.79, biasalah kalau dia naik balik lah. Okay, katalah dia naik balik sebab you tengok MACD dia tengah dengan melengkung dan sebagainya kan. So mungkin you cakap boleh naik lah. So target kepada 0.8. So 79 So sini you target lah 0.79. Okay, 0.79. So you boleh beli hanya 5,700 unit kalau berdasarkan risiko 2% dan kerugian you adalah RM199. Kan kalau dia naik kepada 79 sen tu you untunglah RM712. Nampak? Okay? Nampak tak? Faham ke? Okay. Faham. Okay. So kalau kalau doktor kalau dah blacklist boleh trade tak? Kalau blacklist pun tak boleh. Kalau untuk saham. Sebab you nak buka account tu dia akan check dulu. Blacklist selalu tak boleh. Okay, untuk beli, untuk buat pinjaman dalam rumah pun tak, property pun tak boleh, niaga saham pun tak boleh. Kalau you blacklist lah, kalau you bankrupt lah memang tak boleh. Okay, tak boleh So maksudnya kena jaga kita punya kewangan tu. Jangan sampai kita blacklist. Okay. Doktor, kalau trading guna indikator apa banyak indikator. Okay, saya sebenarnya, kalau boleh you pakai indikator yang paling simple lah. 1 atau 2 indikator dah cukup. Saya pun saja dia tunjuk banyak indikator tadi contohnya ini saja-saja je sebab saya memang kena belajar benda-benda ni semua untuk saya explain kepada pelajar-pelajar. Dan indikator ni dia ada memberitahu maklumat yang berbeza-beza. Okay, dia terpulang kat you lah. Tapi kalau contohnya you pakai swing strategy, dia ada indikator dia. Kalau you intraday, dia ada indikator dia. So dia tak boleh mengatakan satu benda yang sama untuk setiap trading strategi. So dia bergantunglah. Okay. Paling simple kalau you swing you kena tahu indikator trend. Lepas tu you kena ada indikator momentum. Okay. Dan you kena tengok divergence. Okay. Alright. Okay, doktor, di antara gold account dengan gold physical, mana lagi preferred? Itu terpulang kat you lah. You nak suka pegang emas betul ke ataupun you nak pegang yang bentuk buku ke, bentuk account ke macam saya emas physical saya satu pun tak ada. Okay. Saya dulu ada beli saya beli dengan emas apa semua. Tapi akhirnya saya kalau sebab ada physical saya bagi orang. Saya bagi orang lah, saya tak pegang lah. So maksudnya itu je lah masalah kalau saya ni. Saya akan bagi orang lain lah. Terutamanya ahli keluarga lah. Saya akan bagi ahli keluarga. Jadi kalau sekarang ni yang emas yang saya ada pun ialah dalam bentuk account. Okay, saya menabur dalam bentuk account lah. So sama ada you nak physical ataupun gunakan account, itu pulang kat you. Perempuan suka physical lah. Sebab dia boleh pakai sekali. Okay. So contohnya kalau you rasa you takut nak simpan, you boleh pergi ke Pejak Pos dan masuk dalam safe deposit locker dia atau bank pun ada safe deposit locker. Okay, apa kesilapan yang sering berlaku yang kita perlu elak sebagai property investor? Ini banyak kesilapan yang pernah saya buat. Okay, saya pernah banyak buat kesilapan. Pertama, penyewa. Okay, yang ini salah satu dia. Penyewa saya tak saring betul-betul. Jadi saya dapat penyewa dari neraka. Dia panggil dia. Okay. Alright, so macam contoh. Okay, yang lari malam, okay, yang penyewa yang ada tu yang dah bayar, dah booking tapi lalas tak jadi, kan? Sepatutnya kita boleh je burn deposit tu sebenarnya sebab kita dah pegang tau. Kita dah pegang, sebagai contohnya saya pernah pegang lah, ni untuk student juga. Saya dah pernah pegang selama 3 bulan. Tak sewakan kepada orang. Okay. Dan kita pegang untuk dia, lalas sekali tak jadi sebab COVID kan. Lepas tu boleh pula maki-maki saya pula kan. Konon-kononnya deposit dia tu patutnya, bukan kita tak nak pulang. Tapi baru je nak berkira-kira sikit, dia dah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. So saya tengok itu salah satu contoh. Tu deposit. Kedua dari segi penyewa yang lari malam. Okay, saya pernah penyewa saya ada yang lari malam.
tak bayar berapa bulan kan, hari malam ada. Yang ketiganya ialah membeli properti yang susah untuk dijual balik. Okey, susah untuk dijual balik disebabkan oleh susah nak tukar nama ataupun terutama beli properti lelong. Properti lelong kadang-kadang kita properti tu dilelong, ada sebab-sebab dia lah. Mungkin bila sebagai contoh you beli properti tersebut, contohnya untuk apartmen ke apa, developer dia dah bankrupt. Okay. So bila developer dah bankrupt, strata title tu tak dapat dikeluarkan sebab developer dah bankrupt. So strata title tu tak ada. So dia banyak isu-isu properti ni yang mungkin kita boleh ni, tapi kebanyakannya boleh diselesaikan lah. Cuma macam ada juga saya properti yang saya beli masih tak ada strata title sebab isu developer lah, ada 2-3 properti yang saya tak dapat strata title. Tapi itu risiko lah. Okay. Alright, so yang paling teruknya ialah yang itulah, okay, sama ada title tak dapat ataupun you punya penyewa dari malam lah, sebab tu you kena cari betul-betul, saring penyewa tu betul-betul, okay, untuk dapatkan penyewa yang betul-betul sama-sama menjaga rumah tersebut dan sebagainya. Okay, so apa pendapat doktor kalau ada kata kelas pelaburan hartanah tak berbaloi join sebab nak dapat down payment 10% tu susah? Yang ni saya rasa nak dapat 10% tu tak susah. Dia kena ada disiplin saja. Kalau kata 10% tu susah, sampai bila kita tak akan jadi pelabur? Kita akan jadi orang biasa-biasa yang akan menyewa saja sampailah ke akhir hayat. So kita nak ke menyewa saja sampai akhir hayat. Okey, kalau kita tak nak ni kan. Ni. Ataupun adakah kita nak jadi orang biasa-biasa je? Yang bergantung kepada pendapatan aktif saja. Sebab dia memang kena survival tau. Benda nak ni you memang kena survive. So contoh nak simpan 10% sebulan tu, memanglah kena cut sini sikit. Okay, kurangkan minum Starbucks kan, kurangkan pergi tengok wayang sebagai contohnya. Cakap lah dia tengok ni, dia ni apa contohnya kan, Dr. Adli ni pakai kereta Iswara je dari dulu kan, Iswara je dari dulu. Contoh kenapa dia tak nak beli macam pensyarah-pensyarah lain, pakai Honda Accord, pakai apa ni Mercedes ke. Ni pensyarah pakai Iswara. Saya pakai Iswara lah dulu. Sampai sekarang saya ada Iswara tu tapi tersadai dah sebab dia punya apa ni bateri rosak lah, bateri dia kong dan juga tayar dia pancit. Tapi saya pakai Iswara je. Okay. Iswara yang harganya bayar bulan-bulan masa tu 800 lebih. Okay. Sebab sebulan 800 lebih. Okay. Tapi kalau ikutkan pensyarah-pensyarah lain semua pakai Mercedes, semua pakai apa kan. So you kena ni lah, kena berkorban lah. Kita kena berkorban. Nak dapat 10% tu memang susah. Tapi kalau kita tak bersusah-susah dahulu, macam mana kita nak bersenang-senang kemudian? Macam tu. Okay? So pergi je lah kelas tu. Tambah ilmu, tambah ilmu dan cuba ikut. Jangan pergi tapi tak buat. Itu lain. Ilmu ada, amal tak ada. So dia tak jadi apa. Okay. Jangan pula tak ada ilmu, beramal. Itu sesat. Okay. Itu sesat nanti. Jadi kena ada ilmu, lepas tu kena beramal. Okay. Kalau tak ada ilmu, lepas tu beramal terus memang sesat. Memang rugilah, boleh rugilah. Okay. Untuk menabur, ada platform lain tak selain daripada CDS tak doktor? Yang macam apps yang doktor pernah share di group, okey ke yang macam apps tu? Okey, apps tu Wahid Investment. Itu bukannya pelaburan saham ya. Itu unit trust lah, macam unit trust. Okey, kita bagi duit kat dia. Kita contohnya saya tak banyak, saya labur kat situ RM100 je. Sebab saya baru test tahun. Nak tengok dia okey ke tak kan. So dia gunakan duit kita 100 tu, dia laburkan dalam portfolio yang kita minta. Kita pilih. Contoh portfolio emas. Saya letak dalam portfolio emas. Okey. So sekarang ni duit saya tu daripada 100 tu dah jadi RM190. RM90 tu sebenarnya bonus. Okey, bonus sebab ada orang masuk, okey, dapat bonus. Dulu saya untung lah juga masa time emas tengah naik, tapi sekarang ni emas tengah turun, jadi untung saya hanya kecil lah. Okey, tak banyak lah untung tu. So itu adalah unit trust lah, tapi unit trust menggunakan
fund manager dia adalah robot. Okay, fund manager dia adalah robot. So robot ni dia robot lah. So maksudnya dia robot. Okay, tapi kalau you pergi masuk dekat unit trust lain, contohnya CMB ke ataupun itu semua fund manager betul lah. Okay, dia tak pakai robot. Yang ni yang Wahid Investment tu dia pakai robot. Sebab tu saya masuk sikit je dulu, saya tengok macam mana performance robot tersebut. Performance fund manager robot tersebut. Okay, sebab tu saya tengok okey lah, ada yang untuk dia ambil portfolio agresif kan. Portfolio agresif tu maksudnya sebahagian daripada duit tu dia laburkan dalam Dow Jones. Okay, Dow Jones punya counter kan. So adalah nampak yang ramai yang tunjuk untung kan. So okey lah. Tapi ada possibility juga rugi Okay, ada possibility rugi kalau tiba-tiba fund manager tu dia punya pelaburan rugi dan kita kena tanggung lah rugi. Okay. So tapi kalau untuk pelaburan saham di Malaysia memang CDS sahaja. Okay. Yang macam saya buka tadi kan, Hong Leong, M+, RHB itu semua ada CDS dia. Okay. Yang macam Hong Leong apa contohnya, ini ialah broker Ini ialah broker. Okay, RHB ni broker. Ni broker. Okay, Hong Leong ni pun broker. Okay, M+ ni pun broker. Affin Wang pun semua broker. So, dia orang kena buka satu account dekat CDS, dekat Securities Commission. Okay, duit tu disimpan di situ. Tapi yang menjalankan jual beli ni, dia orang ni. Dia orang ni yang menjalankan jual beli. Tapi duit you ada dekat CDS. Okay, dekat Bursa Malaysia. Okay, faham Okay. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan, kita akan berhenti pada kali ini. Dan selepas ini saya nak you fokus kepada you punya assignment, individu dan juga assignment group. Okay. Seterusnya dalam minggu terakhir tu nanti saya akan bagi satu case study. Case study iaitu tentang dalam group assignment juga yang itu pun you kena buat hantar. So ada 3 total dalam untuk kerja dalam investment ni. Dan saya nak tengok you punya individual assignment tu kalau rubbish saya tak nak terima. Okay, maksudnya you ambil total translate daripada Google je kan. Itu memang rubbish lah. Okay, rubbish. So itu tidak diterima oleh saya. Okay, kalau you nak jadi contohnya seorang publisher dia akan tengok ini boleh publish ke tak boleh publish. Tak boleh publish maksudnya reject. Okay, kita reject. Okay, so make sure bahasa yang you gunakan tu jangan Google Translate. Boleh gunakan bahasa yang mudah tapi jangan Google Translate. Google Translate nampak sangat bahasanya cloud. Okay, so ada lagi satu soalan Nur Syazwani, antara melabur saham dengan property mana lagi prefer yang low risk untuk beginner trader? Beginner trader, ini lain lah, beza lah sikit. Kalau saham tu modal kecil, modal yang kecil, tu masih lagi dapat yang low risk juga. Tapi kalau macam property investment yang beli property tu modalnya besar. Itu bezanya modal je. Modal je ialah 10% tu adalah agak besar lah. Ataupun kalau you tak perlu 10% pun, contohnya bank bagi you 100%, still you kena ada slip gaji yang cukup dan juga dan sebagainya lah. So antara melabur saham dengan property, bagi saya risiko dalam property agak rendah berbanding saham. Agak rendah. Berbanding saham. Kalau kita contoh modal sama. Modal sama dan kita satu beli rumah, satu lagi beli saham. Contohnya modal saya 100,000. 100,000 tak boleh lah. Okey lah 100,000 lah. 100,000 saya gunakan untuk beli rumah, 100,000 lagi saya maksudnya 100,000 yang sama tu saya boleh juga beli saham. So risiko dalam property agak rendah sikit sebab apabila kalau contohnya you tak boleh nak buat cash flow pun, maksudnya tak boleh sewakan apa, still you ada rumah tersebut lah. Kalau saham ni pula dia punya penurunan dalam value tu masalahnya. Rumah susah sikit nak turun value. Dia still naik je. Dia punya trend dia akan naik je. Dia naik sikit. Nilai dia. Contohnya kalau dulu you beli 100,000,
mungkin pada tahun 10 tahun atau 20 tahun dia akan jadi 400,000. Okay, tapi saham boleh juga jadi macam tu. Tak boleh naik macam laju. Tapi ada juga setengah saham tu dia jatuh harga dia. Okay, sebab tu kena cut loss lah. Okay, assignment money game kena hantar minggu ni atau doktor nak sekalikan sekali. Tak, you tengok dalam dalam goal. Okay, assignment individu lewat daripada assignment group. Ini saya dah explain dulu. Okay, dalam goals tu tak silap saya assignment group dia ada tarikh dia. Tarikh dia sila tengok dalam goals. Okay, tak silap saya berapa hari bulan 12 hari bulan kot besok. Terkejut kalau 16 12 hari bulan 1. berapa hari bulan? 16. So baik 16. Okay, so maksudnya beberapa hari saja lagi. Okay. (16 21). Kalau untuk individu? 22. 22. Okey, dah dapat dah jawapannya. Okey, ada soalan lain? Okey, minta alert pada bab ni, jangan terlambat hantar. Saya tak terima dah lepas tu sebab sistem akan block kalau you hantar lambat. Okey, sistem akan block you punya submission. So please be alert dengan timing tu. Okey, jangan hantar lewat. Dan juga untuk individual assignment, saya nak tengok betul-betul you punya ni. Kalau tak mengikut selera saya, memang kira terus reject lah. Dia antara accept atau reject. Okay. Kalau reject tu maksudnya makanya agak memang terlalu rendah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup majlis kita ini dengan tasbih, kifarah dan surah Al-Ansman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.